अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी। Pak 36 bawah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin Allah menyambung daripada kuliah Ustaz Hamzah, muka surat 436 dalam tajuk bab fadilat Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, "Idza kana yaumul Jum'ah kharaja asy-syaitan ma'a a'wanihi yuzayyinuna lin-nas aswaqahum wa ma'ahum rabbatu wa taq'udul malaikah ala abwabil masajid fayaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim hatta yakhruj al-imam faman dana min al-imam fa ansata wastama'a wa lam yalghu kana lahu kiflan min al-ajri wa man taba'ada fastama'a wa ansata wa lam yalghu kana lahu kiflu min al-ajri wa man dana min al-imam falagha wa lam yastami' kana lahu kiflani min al-wizri wa man qala faqad takallam wa man takallama wa man takallam faqad lagha wa man lagha wala jum'ah lahu. Summa qala Ali radhiyallahu anhu, hakaza sami'tu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, jika tiba hari Jumaat, keluar syaitan bersama pembantu-pembantunya, meramaikan pasar dengan panji-panji mereka, sedangkan malaikat duduk di pintu masjid mencatat orang-orang dan tempat-tempat mereka sehingga imam keluar. Maka siapa yang mendekat pada imam dan memperhatikan, mendengar dan tidak lara, ia akan mendapat 2 bahagian pahala. Dan sesiapa yang menjauh daripada imam tapi mendengar dan memperhatikan, dapat 1 bahagian dari pahala. Dan siapa yang dekat pada imam tetapi ia berbuat lara dan tidak mendengarkan, ia akan mendapat 2 bahagian daripada dosa. Dan sesiapa yang berkata cih sekalipun ataupun diam sekalipun, maka ia telah berkata-kata, dan sesiapa yang berkata-kata berarti telah berbuat lara. Dan sesiapa yang berbuat lara berarti tidak dianggap Jumaatnya, yakni tidak mendapat pahala Jumaat yang istimewa. Kemudian Ali berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda sedemikian itu. Nabi kata, dalam tadi ini Nabi kata, iza kana yaumul jum'ati kharaj syaitanu ma'a awanihu
ya'izuhu lin-lisan, yang mana dikeluarkan mereka itu katanya dalam keadaan lara. Nabi sebut lara tadi, nah. Nabi kata izaka wa man qala mahu faqad takallam wa man takallam faqad lara wa man lara fala jum'atu fa idza summa qala Ali radhiyallahu hakadha sami'tu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dibicarakan bab Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat kita sedia maklum bahawasanya hari Jumaat ini adalah hari penghulu bagi segala hari dan merupakan Sayyidul Ayyam. Dan kata Imam Al-Ghazali, hari Jumaat itu adalah hari raya bagi seluruh umat Islam, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga merayakan hari tersebut. Jadi kita hari Jumaat, maka tiba hari Jumaat, keluarlah syaitan bersama pembantu-pembantunya meramaikan di pasar-pasar dengan panji-panji mereka, sedangkan malaikat pula duduk menunggu di pintu-pintu masjid menanti kedatangan di kalangan para jemaah yang datang awal. Maka yang datang awal dicatatkan pahala sebesar-besar yang ia berkorban, seperti berkorban dengan seekor unta, kan, disebut dalam kitab macam itulah. Jadi hak yang mari, hak makin kemudian, hak last sekali itu makin tak ada apa lah, kurang pahala. Dan sampailah dia datang ke masjid, imam dah naik atas mimbar baca khutbah dah, maka tertutuplah buku catatan para malaikat tadi ni. Maka dia kata, apa tak sah ke Jumaat? Sah lah Jumaat tu, tak ada masalah. Tapi masalahnya pahala tu, ganjaran pahala tu tak dapat dah. Jadi itulah yang kita dituntut hari Jumaat, datang seawal di masjid, duduk saf yang pertama sampai habis penuh. Yang direbut menjadi peluang, kata dapat ganjaran besar pahalanya kita berada saf yang pertama dekat dengan imam. Dekat dengan imam pula kena cara pula. Nabi kata tadi, dekat dengan imam, dengar imam, perhatikan imam sampailah imam selesai khutbah, dapatlah pahala yang besar tu. Duduk depan pun saf pertama duduk bersembang, imam baca khutbah, tak jadi kerja juga. Nah, ni kita di masjid ni ada geng sembang ni, dia sembang tak habis-habis, heran apa tajuk pun tak tahulah. Nak kata budak tadika orang tua dah, beruban atas bawah dah, nak tegur pun dia mesti masalah pula. Daripada masuk masjid dia bersembang, dia ada grup dia tu, 4-5 orang duduk kat situ, dia tak berubah dah, sembang tak habis-habis. Cuba buanglah sifat perangai tu, tak habis-habis perangai buruk tu. Duduk dalam rumah Allah ni bukan di pasar, bukan dekat pasar borong, dalam masjid. Bila kita tegur sensitif sangat. Tu ya, tak ni cerita orang masjid ni, bukan orang pasar. Saya ada cakap orang masjid lah ni, dalam masjid sembang masjid, hari-hari mari masjid. Hak pasar tu biasalah sembang, kan. Dia mari masjid daripada awal duduk tu sembang sampai habis. Pak Bilal azan ke apa ke sembang, Pak Imam dah mimbar baca khutbah cucuk kawan sembang lagi, la ilaha illallah. Tu cakap bodoh marah. Nah, ni kata bodoh. Jagalah adab-adab kita. Lara, lara tak dapat apa. Sah tu sah lah jemaat, pahala jemaat tu tak dapat. Ni Nabi sebut lara, dekat dengan imam, sah pertama duduk depan, tapi sembang. Jadi buanglah sifat-sifat buruk, tuan-tuan. Habis selesai sembahyang sembang lah, apa puas kat luar tu. Tak ada masalah dah. Nah, ni sebenarnya kita sedang ibadat, sedang solat hari Jumaat dan hari-hari biasa pun. Pak Bilal duduk kumandang azan tu, jawablah azan tu, sembang apa?
Dia mari masjid awal masuk melangkah dulu, tengok kiri kanan, cari grup dia, grup hak sembang. Duduk. Boleh kenal dah. Ni penyakit-penyakit kotor ni, buanglah tuan-tuan. Sampai bila kita nak berubah? Mari masjid hari-hari tapi tak boleh berubah sifat-sifat buruk ni, tak ada faedah apalah kita. Sama dengan orang tak mari masjid juga. Nah, cuma bezanya nampak kita mari masjid. Jadi buang perangai-perangai itu. Jadi sebab tu kedatangan kita awal ni mendatangkan fadilat yang besar, dapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mari, dia kata duduk awal depan dekat dengan imam, dapat pahala, dapat 2 pahala. Pahala kita sembahyang jemaat dia dapat pahala pula, dan satu lagi pahala kita sembahyang berserta di belakang dekat dengan imam. Mendengar daripada khutbah yang disampaikan oleh imam. Dan jangan berbuat perkara-perkara yang lara. Ni. Jadi kita dah dalam hari Jumaat, dah itu hari sebelum puasa tu, kita dah sentuh dalam buku kita tajuk bab apa? Hari Khamis. Hari Khamis petang tu ada kita baca kitab berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dalam solat. Jadi dalam buku tu ada dicerita juga berkenaan hari Jumaat ni. Jadi mengikut pengarang berkenaan, pada hari Jumaat dia kata ketika khatib membaca khutbah di atas mimbar, maka jemaah sampai imam baca doa yang kedua tu, dia kata tak perlu amin, tak perlu angkat tangan. Hadis sahih. Sila-sila rujuk dalam buku tu tu. Dia kata Nabi tak buat, dan khatib pun tak boleh mengangkat tangan ketika baca khutbah. Hanya disuntut kita membaca doa sahaja, merupakan rukun dalam khutbah yang kedua. Jadi dia kata dalam buku tu dengan syarah daripada hadis yang sahih, dia kata jika kita mengangkat tangan, kita mengaminkan juga, dia kata lara, sebab kita tak boleh bercakap dalam keadaan khatib sedang baca khutbah ni. Faqad takallam wa man takallam faqad lara. Tu ikut dalam hadis dalam buku tu lah, dalam kesilapan kita buat solat ni. Dia kata hadis yang sahih. Jadi kita dah bincang pada hari Khamis petang sebelum bulan puasa itu hari. Jadi tugasan imam tu dia baca doa sekurang-kurangnya. Dalam kitab kata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, al ahya'i minhum al amwat. Jadi itu doa dalam rukun khutbah yang kedua, dia kena baca doa. Jadi imam tak boleh angkat tangan, ya, baca doa saja. Jadi gitu. Dan kita tak boleh buat benda-benda yang lara, benda lain. Hinggakan kata kawan diam pun tak boleh, dalam hadis ni sebut. Jika kita kata dekat kawan diam, jangan bercakap, mana kita pun bercakap juga. Lara, pahala Jumaat tak dapat. Jumaat sah, pahala Jumaat tak dapat. Itu dia. Jadi kita jagalah kemuliaan pada hari Jumaat itu dengan berdasarkan kepada kupasan hadis. Nabi suruh pelihara, jika tidak lara kita pada hari Jumaat, pahala tak dapat, mayang kita sah. Baik, kemudian ada kata Abu Lais, saya mendengar daripada ayahku berkata. Ini panjang tuan ni. Jadi kita baca maksud dia lah. Saya mendengar bahawa Saleh Al-Murri keluar pada malam Jumaat, akan pergi ke masjid untuk sembahyang subuh. Tiba-tiba ia melalui satu kubur, lalu ia berkata, saya akan tinggal di sini sebentar sambil menunggu terbit fajar. Maka ia masuk ke tanah kuburan itu, lalu sembahyang 2 rakaat, kemudian bersandar pada kubur tersebut sehingga tertidur. Tiba-tiba ia mimpi orang-orang dalam kubur itu semua keluar dan duduk berkerumun, bersembang-sembang. Lalu ada pemuda yang berpakaian yang kumal, pakaian yang agak orang kata tak berapa elok, dalam pakaian yang sederhana saja, duduk sendiri dengan sedih. Kemudian tidak lama datanglah talam-talam yang tertutup dengan sapu tangan.
Dan tiap orang dari mereka setelah menerima talam itu masuk kembali ke dalam kubur, sehingga tinggal pemuda itu sendirian, tidak dapat apa-apa. Lalu ia berdiri dengan sedih hati akan masuk ke kuburnya. Maka saya pun tegur. Ni cerita dalam mimpi ni tuan ni. Dia kata, wahai hamba Allah, mengapakah saya melihat engkau sedih, dan apakah yang aku lihat ni dibawa oleh orang-orang itu? Jawab Saleh Al-Murri, apakah engkau melihat talam? Jawab, dia kata, iya. Apakah benda itu? Dia kata, itu kiriman daripada orang-orang yang hidup kepada orang yang mati berupa sedekah ataupun doa mereka. Maka dihantar pada malam Jumaat, dan saya ini seorang daripada Sin. Saya dibaca oleh ibu berhaji, tetapi ketika sampai di Basrah saya meninggal dunia. Lalu ibuku kahwin lagi dan tidak mengatakan kepada suaminya bahawa ia punya anak, dan ia telah lalaikan oleh kekayaannya sehingga tidak pernah ingat kepada aku sama sekali. Maka alangkah sedihnya aku kerana tidak ada orang yang mengingati aku sesudah matiku. Saleh bertanya, di manakah rumah ibu kamu? Lalu ia menyebut rumah ibunya, dan ketika pagi saya langsung pergi mencari alamat disebutkan kepadaku itu, sehingga saya mendapatkan. Lalu saya minta izin dan saya sebut bahawa saya Saleh Al-Murri. Maka setelah saya diizinkan, saya berkata kepadanya, saya ingin bercakap sekiranya tidak terdengar oleh orang lain. Lalu saya mendekatkan kepadanya sehingga tidak jauh antaraku dengannya kecuali tabir. Lalu saya tanya, yarhamukillah, apakah yang engkau punya anak? Jawabnya, tidak. Saya bertanya, apakah pernah dahulu mempunyai anak? Lalu ia menarik nafas berat sambil berkata, dahulu saya ada punya anak muda dan telah mati. Lalu saya ceritakan kepadanya riwayatnya hingga ia menangis dan bercucuran air matanya ke pipinya. Lalu berkata, benar itu anakku yang pernah berada dalam perutku dan minum daripada susuku, dan di atas pangkuanku menjadi haribaannya. Kemudian ia menyerahkan kepadaku 1000 dirham sambil berkata, sedekahkan ini untuk kesayanganku itu, dan mulai kini saya tidak akan melupakannya dengan doa dan sedekah untuknya selama hidupku. Lalu saya sedekahkan wang 1000 itu, dan pada Jumaat berikutnya saya pergi ke kubur lalu sembahyang 2 rakaat, kemudian bersandar kubur hingga tertidur. Tiba-tiba orang kubur keluar, sedang pemuda itu berpakaian putih, nampak riang gembira. Kemudian ia datang kepadaku dan berkata, wahai Saleh Al-Murri, semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu atas pertolongan kamu kepadaku. Hadiah telah sampai padaku. Lalu saya bertanya, apakah kamu mengetahuinya? Bahkan mereka menyambut dengan ucapan, selamat datang hari yang baik, yakni hari Jumaat itu. Jadi riwayat yang panjang tuan, dicerita dalam ni kisah Saleh Al-Murri yang nak pergi pada hari Jumaat nak semayang, lalu dekat kubur, singgah sebentar di kubur ni, mayang 2 rakaat, kemudian tertidur tersandar untuk mimpi. Dalam mimpi ni orang pakat keluar daripada kubur, pakat ambil talam-talam seorang satu buat masuk balik dalam kubur mereka. Tapi dalam ramai-ramai ni ada seorang pemuda yang pakaian serba kumar, pakaian serba selekeh. Dia duduk sedih seorang-seorang, tak dapat apa pun. Jadi itulah dia pun tanya kepada dalam mimpi ni, wahai pemuda, wahai hamba Allah, kenapa kamu sedih macam ni? Duduk seorang-seorang. Dia kata, aku sedih sebab orang lain ni tengok tadi tak dapat talam-talam. Dia kata, apa benda dalam talam tu? Kata Saleh Al-Murri, dalam talam tu merupakan hadiah daripada orang yang hidup kepada si mati, yang pada malam-malam Jumaat mereka hadiahkan doa-doa mereka kepada orang yang telah mati. Ini yang menjadi pertikaian kepada kita ni tuan-tuan. Hari ni dia kata, mana boleh orang mati doa tak sampai, kita buat kenduri tak sampai, buat tahlil tak sampai, kenyang hak orang hidup je lah, dia kata. Orang hidup lah kenyang makan.
Tapi kita kena ingatlah balik dalam satu hadis Nabi kata idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin, ya, illa bisalas. Nabi kata bila mati anak Adam putus segala amalnya melainkan 3 perkara. Yang pertama doa daripada anak yang soleh, anak yang solehah. Allah perintah dalam Quran tu kan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi kita doa kat ibu bapa kita sama hidup ataupun mati. Itu panggil anak soleh, anak solehah. Kita anak soleh ni cukup bulan bagi duit, tak bagi duit anak jahat. Anak bagi duit cukup bulan, cukup bagi duit cukup bulan, oh baik tu anak soleh. Cukup bulan duit tak bagi, mai duk kikih hak pak dia, anak jahat. Dia nampak duit lah, ni doa ni. Anak hak doa ni anak soleh. Kemudian yang kedua dia kata ilmu yang dimanfaatkan akan dia. Alim-alim ulama kita no, karang kitab tinggalkan ilmu-ilmu, selagi mana ilmu diguna pakai sampai kiamat, tak putus-putus pahala dapat kepada mereka. Dan termasuk juga di kalangan para alim ulama, tuan-tuan guru muallim kita yang mengajar ilmu kepada orang ramai. Dan ilmu diguna pakai dapat manfaat kepada mereka yang telah mati. Dan yang ketiganya sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Jadi hak sedekah jariah ni tak putus-putus kita akan dapat ganjaran pahala. Bahkan kita dah baca dalam kitab ni dah, ya, dah lepas tu hari dia kata barang siapa yang rajin buat sedekah jariah lepas daripada seksa kubur. Ni. Dalam kitab ni kita dah lepas dah, kan. Jadi itu di antara. Jadi doa tu daripada anak yang soleh, anak solehah. Jadi sebaik-baiknya, ya, anak tu sendiri yang doa, anak tu sendiri yang pohon kepada Allah. Tak salahlah, harus kata ulama kita panggil orang mari rumah, kita buat doa, buat tahlil, jamu dia makan, harus, bukan wajib. Yang tu je, jadi kita nak panggil sebaik-baiknya anak tu sendirilah yang doa untuk ibu bapa dia, bagi arwah-arwah yang telah kembali ke rahmatullah. Dan jadi sinonim dah kita dalam masyarakat, tiba bulan puasa borang tahlil bersusun-susunlah di masjid. Baca nama tu pun dekat setengah jam baru nak boleh sembahyang. Punya panjang, kan. Ni permintaan tahlil, tak apalah nak minta tahlil tu, kan. Jadi kita pun jadi macam tu dah. Bulan-bulan lain tak ada, bulan puasa. Banyak borang-borang tahlil, permintaan. Jadi anak relax ya, kan. Saya buat tahlil dah, hantar masjid dah. Patut anak tu yang buat. Itu paling afdal untuk ibu bapa dia. Dia kata saya tak reti la ilaha illallah. Nak tahlil susah apa, baca doa. Dia tahlil ni sebenarnya dalam keadaan kita kalimah tahlil ni ialah kita menyebut kalimah la ilaha illallah. Kemudian kifiat-kifiat tu para ulama susun tu dengan kita mulai dengan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, itu kifiat-kifiat. Jadi tahlil sebenarnya kalimah la ilaha illallah, kita zikir kepada Allah, kemudian doa. Doa tak semestinya doa-doa macam mana pun dalam bahasa apa sekalipun, itulah doa. Seafdalnya anak tu yang buat. Tapi anak dia tak tahulah macam mana keadaan dia pula tak. Jadi gitu. Jadi dalam riwayat ni menceritakan bahawa pemuda ni yang mati ni dalam keadaan yang mak dia menikah lain. Bila menikah lain dapat suami baru, tak ingat kat dia dah. Tak ingat kat dia dah. Jadi dia pun sibuk dengan urusan dia, dia tak ingat anak dia yang telah mati, maka dia pun tak baca, tak berdoa, tak buat sedekah jariah untuk anak dia.
Jadi bila disampaikan berita ini oleh Saleh Al-Murri, maka dia pun bagi duit 1,000 suruh buat sedekah jariah. Besoknya dia pun datang lagi nak lalu ke masjid, lalu di tempat yang sama, masuk kubur semayang 2 rakaat, tertidur pula situ. Nah, mimpi pula pemuda ni keluar dengan pakaian yang putih berseri-seri, cantik. Kemudian tu dia pun seronok, riang gembira, oleh kerana dia kata dia pun dah dapat apa yang telah dilakukan tadi. Terima kasih kepada saudara ni, wahai Saleh Al-Murri, di atas pertolongan kamu yang aku mendapat, dia kata, segala kebaikan yang dibuat oleh ibu dia tadi ni, maka dia mendapat dengan keadaan yang hari ni dia seronok, dia sama dengan orang lain. Jadi itulah mengikut riwayat tu, ya, orang buat sedekah jariah adalah satu daripada yang mendapat kepada orang yang si mati itu, insya-Allah. Dengan seikhlasnya kita buat, maka diberikan kepada arwah-arwah yang telah mati tadi ni. Jadi tu saya kata sebaik-baiknya anak tu sendirilah yang buat. Rupa dengan kita mengaji tak, baca Quran, upah orang baca Quran, anak tidur sedap ni. Anak dia upah orang baca Quran untuk mak ayah dia. Jadi kita ni yang kena buat sendiri. Atau di kampung-kampung dia orang duk buat lagi macam tu. Ada orang meninggal, anak yang duit banyak diupah 2 minggu orang baca Quran atas kubur. Nah, jadi baca bulan tak puasa ni, hantar nasi lemak pagi-pagi, hantar air kopi, berkelah rakan dia orang atas kubur ni. Tak payahlah kita tuan-tuan duduk tunggu kubur ni, baca di rumah pun boleh, duduk di mana pun boleh. Anak tu sendiri kena baca. Sebab dalam hadis kata doa daripada anak yang soleh, anak yang solehah. Jadi mereka itulah yang bila dia doa tu sampai paling aula, paling afdal, sampai kepada ibu bapa dia yang hidup ataupun yang mati. Dan kebajikan-kebajikan apa yang kita buat pun akan sampai kepada ibu bapa kita jika mereka telah mati. Jadi gitu. Jadi apa yang telah disebut oleh Saleh Al-Murri tadi, maka dia pun tolong menyampaikan berita ni kepada ibu pemuda ni yang masih hidup. Jadi ibu dia bagi 1,000. Lalu disedekahkan untuk anaknya tadi ni. Dan pada Jumaat berikutnya dia pun lalu ketika atas kubur, kawasan kubur tu, dia pun singgah semayang, tertidur. Maka dia kata mimpi dalam keadaan pemuda tu nampak berpakaian putih riang gembira. Kemudian ia datang kepada Saleh Al-Murri dengan kata, wahai Saleh Al-Murri, semoga Allah membalas kebaikan padamu atas pertolongan kamu padaku. Hadiah telah sampai kepadaku. Lalu saya bertanya, apakah kamu mengetahuinya? Bahkan mereka menyambut dengan ucapan selamat datang hari yang baik, yakni hari Jumaat. Jadi nak cerita ni kemuliaan hari Jumaat, tuan-tuan, yang kita ni sampai segala hajat-hajat yang kita buat untuk arwah-arwah yang si mati. Doa-doa kita sampai untuk arwah-arwah yang si mati. Jadi gitu, jadi mudah-mudahan yang kita dalam apa yang kita buat pada hari ini itu tak usah jadi pertikaian lagi lah. Ada riwayat-riwayat, ada kisah yang disebut sampai doa-doa itu, insya-Allah. Jadi seperkara lagi, ada tadi jemaah kita minta tolong menjelaskan masalah kita ni semayang tarawih. Ada jemaah muslimat di belakang sediakan air sambil-sambil berehat nak semayang tarawih. Penat semayang tarawih, dahaga kita minum. Nak minum, nak makan tak ada masalah, bukan nak batal semayang. Tapi kalau dalam kan kita tengah solat, minum makan batal semayang, air semayang tak batal. Ni kena faham. Makan minum dalam keadaan kita sedang solat batal sembahyang, air sembahyang tak batal. Gitu.
Bukan macam puasa makan batal puasa, kan? Jadi semayang dia batal semayang, air semayang tak batal. Jadi seelok-eloknya kalau kita berehat sebelum nak sambung lagi, kalau kita dah makan minum, pergilah berkumur-kumur, bersihkan, sambung semayang balik. Sebaiknya macam itulah. Sebab kita tak nak bila kita makan minum, minum teh, minum kopi, minum Milo ais di belakang tu ada belen-belen buka puasa tadi tu. Kadang-kadang sedia untuk moreh di belakang tu, tak sempat orang nak makan, kita makan dulu dah, lapar nak buat macam mana, kan? Dia mari masuk semayang pula dia tak berkumur-kumur. Jadi bila semayang, tengah-tengah duduk semayang pula terlekat jelah gigi dia, congkir dengan lidah dia pun kunyah makan. Tak boleh lah. Kita tengah solat, tu yang suruh kita berkumur-kumur tu, buang sisa-sisa makanan tu. Ni Pak Imam duk baca nu ayat depan, kita duk congkir jalan celah gigi duk makan. Sudah kita. Tak boleh makan dan sembahyang batal. Batal sembahyang, air sembahyang tak batal. Ada orang makan minum, dia kata pergi ambil sembahyang lain. Pasal apa? Batal wuduk. Kau baca kitab fiqh mana makan batal wuduk? Makan minum tak batal wuduk. Tu kita jadi salah faham. Tak apa, makan minum tak apa, tak batal. Sebab kita tu ada satu kawan saya baru ni, dia cerita macam tu juga. Dalam perjalanan dia dalam kereta, ada hamba Allah telefon tanya soalan kemusykilan. Dia kata, ustaz ni ada orang makan minum sembahyang batal tak? Jadi kawan saya tanya, dia makan masa mana, dia minum masa mana? Dia kata masa dia rehat dia makan, dia minum. Ingatkan makan masa tengah sembahyang. Kalau makan tengah sembahyang tu batal lah. Masa dia rehat tak ada masalah, makan kenyang mana pun tak apa. Ada? Pergi belakang, habis nasi biryani 4-5 pinggan, mari sambung sembahyang, tak ada masalah. Pasal dia bukan dia sembahyang, dia rehat dah. Cuma kita bersih lah, kumur-kumur sikit, supaya sisa-sisa makanan tu bersih, tak ada lagi dalam celah gigi ke dalam mulut kita. Jadi kita sambung solat. Tapi dalam kitab fiqh sebaik-baiknya, kita rujuk dalam kitab Al-Mu'inul Mubin, kata pandangan ulama, sebaik-baiknya bila kita makan minum elok dibaharui wuduk. Membaharui wuduk, dia kata tak batal wuduk. Itu merujuk dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Elok kita ambil air sembahyang lain, membaharui wuduk, tapi dia kata bukan batal. Ni bab misail dalam kitab-kitab fiqh ni, tuan-tuan kena faham elok-elok, jangan salah faham. Jadi gitu dalam bab kita. Tak apalah muslimat di belakang tu, dia dahaga tak apa, dia nak minum apa semua tak ada masalah. Tapi seelok-elok kita berkumur-kumur, supaya tidak ada sisa makanan ataupun minuman yang masih terlekat, terasa apa semua. Jadi kita kumur, selesaikan semua, sambunglah solat, tak ada masalah. Jadi itu ni sebab apa nama jemaah kita minta tadi ni, tolong jelaskan benda ni. Jadi balik pada hari Jumaat. Jadi itulah dia, pada hari Jumaat adab kita supaya kita datang awal. Dan hari Jumaat juga, pada malam Jumaat juga, yang kita ni boleh buat doa-doa ataupun mendoa kepada orang-orang si mati itu. Mengikut riwayat tadi, dia kata doa tu akan sampai kepada orang berkenaan berupa talam. Dalam talam itulah hadiah daripada orang yang hidup, dibawa oleh orang yang mati dapat kepada mereka, insya-Allah. Jadi gitu wallahu alam. Jadi sekadar itulah. Minta Ustaz Hamzah sambung nanti. Jadi sebelum saya tutup kuliah ni, ingin dimaklumkan kepada jemaah sekalian, saya minta maaf lah. Ini mungkin saya tak ada apa, cuma ada sepanjang bulan Ramadan ni saya buat collection ataupun kutip untuk pelajar kita nak sambung mengaji di Jordan. Lepas raya ni dia orang nak sambung belajar balik. Jadi dia orang pesan, minta lah mana-mana saya pergi kuliah Ramadan ni tazkirah,
supaya kod ada duit-duit zakat yang tuan-tuan nak bagi. Jadi dia kata, yalah pelajar kita nak belajar ni duit zakat ya tuan-tuan, beasiswa tak dapat. Kerajaan Selangor pun bagi duit zakat je, wilayah pun bagi duit zakat je. Pinjaman kerajaan tak dapat, kecuali ditaja oleh JPA ke Yayasan Mara ke dapat beasiswa lah. Jadi itulah, jika tuan-tuan ada ataupun terpanggil untuk menyahut seruan ini, saya mewakilkan saja daripada pihak pelajar ni. Tiap-tiap tahun macam tu lah, pelajar daripada Mesir, pelajar daripada Syria, tahun ni pelajar daripada Jordan minta kok ada duit-duit zakat yang tuan-tuan nak salurkan, maka bolehlah beri kepada mereka nak sambung belajar selepas raya ni. Balik bercuti ni 3 bulan, sambung belajar balik, kos pembelajaran dan kos saraan hidup dia kan, sewa rumah, makan, minum sebagainya. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak bagi duit zakat, boleh hubungi saya ataupun pada pagi ni ataupun bila-bila sebelum 2 hari bulan ya. 2 hari bulan saya tak ada sini dah. Ada program di Kedah, jadi kena balik di Kedah sampai raya. Jadi gitu. Boleh hubungi saya dengan 019, nombor telefon saya ya, 019 63 53 714 019 63 53 714. Jadi jika tuan-tuan yang terpanggil untuk membantu pelajar dari segi duit zakat ini, saya mewakili pelajar mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Jadi itulah sekadar pagi ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita bincangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.